A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar para jemaah, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan dan juga kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, daripada sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besar nikmat. Banyak nikmat manusia hari ini, kalau nak dihitung la tuhsuha, kata Allah, kan? Tak boleh nak dihitung nikmat Allah Taala, begitu banyak sekali. Apa yang paling mustahak, kita syukurlah apa yang ada. Apa yang ada pada kita, rezeki yang halal lagi berkat, walaupun sedikit tetapi berkat, insya-Allah itulah yang menjadi kebajikan, keamanan, ya, membawa ketenangan kepada kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Untuk video kali ini saya nak menjawab satu soalan daripada para jemaah. Ustaz, cuba ceritakan sikit perkara-perkara khurafat yang berlaku sebagai salah seorang daripada jemaah umrah, mungkin juga jemaah haji. Apakah benda-benda khurafat yang mungkin berlaku di tanah suci daripada dulu, mungkin juga pada zaman kini. Maka saya ingin memberi pencerahan lah berkaitan dengan khurafat, apa yang berlaku dalam amalan kita lah sebagai orang Melayu ni, khususnya yang pergi ke tanah suci memohon keampunan Allah Ta'ala, bertawaf, dan juga kita ni beribadah. Namun begitu, dalam pada kita menjalankan ibadah kepada Allah, menzarahi Nabi SAW, ada unsur-unsur khurafat yang mungkin masih lagi berlegar dalam masyarakat Melayu. Jadi saya pun dah downlistkan beberapa perkara, kan, yang mungkin boleh kita sebagai rujukan. Jadi kita boleh bincangkan tentang perkara ini. Baik. Kalau kita lihat mengunjungi Baitullah ni, dia merupakan salah satu daripada satu impian kepada semua para jemaah, kan. Tuan-tuan yang tengok video saya sekarang ni, walaupun mungkin belum mendaftar nak pergi umrah ataupun nak pergi haji, mungkin atas sebab duit cukup lagi ke, kota belum sampai ke, kalau haji lah. Kalau umrah mungkin rezeki masih lagi sedang mengumpul, niat tu dah ada tapi nak mengumpul-ngumpul, kan. Jadi ambil tahulah perkara-perkara yang dikatakan sebagai khurafat, bid'ah, ad-dalalah, bid'ah yang sangat-sangat tidak baik, yang berlegar dalam amalan masyarakat umat Islam, ya. Jadi banyak orang hari ini, kalau kita lihat, dia tidak bersedia. Bila nak pergi Mekah sekalipun, dia nak pergi Mekah ni, dia dah daftar dah package umrah, tapi dia kurang persediaan, baik daripada segi fizikal, kurang senamnya, kan. Nak pergi umrah ni nak kena banyak jalan, tawaf berapa kilometer, sa'i berapa kilometer, pergi balik hotel, nan pula kena hotel yang ekonomi pula 300 meter, ada hotel ekonomi 500 meter, pergi balik berapa kilometer, tuan-tuan, jatuh hari jalan. Kena nak buat umrah 3 kali pula, 4 kali umrah apa semua. Jadi fizikal mesti mau mantap. Jadi kena jugalah sebelum nak pergi umrah tu, sebulan sebelum nak pergi tu, pusing-pusing lah balapan stadium ke, kan, cari mana-mana stadium boleh jogging-jogging. Paling parok pun pusing lah taman, kan. Paling malas tu pusing taman. Malas lagi tawaf rumah, kan, rumah banglo, tawaf, kan. Pusing keliling rumah pun jadilah, kan. Paling teruk pusing katil, pusing katil, lelah, penat, boom, terus baring je, kan. Itu dari sudut fizikal boleh kita usahakan lah. Tapi paling mustahak adalah ilmu, kan, ilmu. Sedangkan kita yang buat sembahyang hari-hari pun masih lagi banyak perkara tak selesai, dan banyak benda tak selesai. Belum bab-bab khilafiyah lagi, kan. Ni ustaz, tahiyat awal nak kena baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ke, kan. Tahiyat awal tu, kan, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhenti situ ke, ataupun wa ala ali Muhammad, boleh sambung pula. Itu pun jadi perbahasan sampai hari ni, orang pening kepala.
Boleh ke Ustaz saya sambung? Ke saya kena berhenti pula? Kan? Itu benda yang hari-hari semayang kita buat. Saya mana nak bincang benda tu hari ni. Tapi cerita dia apa dia? Nak cerita pokok pangkalnya. Benda ibadah hari-hari pun banyak tak selesai. Ini kan pula benda yang memang kita tak pernah buat. Tiba-tiba dia dapat pergi umrah. Kan? Apa sebab pergi umrah ni? Alah, kawan ajak pergi umrah. Kita pergi juga umrah. Kan? Sebab pergi umrah tu sebab kawan ajak. Kalau tak kawan tak mengajak, tak pergi pun. Kan? Dalam pemikiran tu, ni cuti ni mana kita nak pergi? Jom kita pergi London, kan? Australia, pergi ke Jepun, pergi ke China, kan? Pergi jalan-jalan. Paling tidak pun jom kita ke Sabah, Sempurna, Sandakan. Semua nak melancong aja. Nama kata pemikiran nak pergi umrah belum trigger. Melainkan kawan ajak tadi. Kawan yang ajak, lagi orang siapa? Andalusia, kan? Nggak usah siapa, Safullah. Kan? Jom pergi dengan grup saya, kan? Saya pun memang ada buat grup lah. Januari ni, 5 Januari, Februari 9 Februari, Mac 1 Mac untuk umrah 22 hari. Siapa yang nak nanti boleh PM saya. Kan? 013 450 3230. Ni selingan ni iklan. Okey, baik. Tapi cerita dia, umrah yang sekali-sekala kita nak buat ni, kan? Ni baru nak buat, dah umur 60 tahun baru nak buat umrah. Sudah pasti memerlukan persediaan ilmu yang mantap. Itu baru umrah. Belum cerita bab haji lagi. Kan? Bab haji pula dengan kursus 13 siri. Kan? 13 siri. Dah 5 tahun pergi kursus 13 siri ni. Tak faham-faham. Kata mana nak faham? Kalau dulu boleh pergi bersua muka, pergi, kan? Pergi masjid apa semua sebelum kursus. Perkena nasi lemak dulu. Lepas nasi lemak, kopi O pula. Lepas tu masuk masjid, nyanda, lolap. Kan? Itu macam 20 siri pun tak faham-faham, kan? Tapi cerita dia, itu yang berlaku. Kan? Jadi kita, yang kadang-kadang kita punya fokus pun tak faham juga. Jadi, persediaan ilmu tu penting lah. Jadi pada tuan-tuan yang nak pergi umrah, standbykan ilmu bagi mantap. Bagi mantap. Ini melibatkan hukum hakam, tuan-tuan. Ini bukan cerita umum kita setakat sikit-sikit je. Ini melibatkan hukum hakam. Dia melibatkan dam. Sekiranya kalau tuan-tuan melanggar, dam mungkin boleh bayar. Tapi berdosa tu, kalau sekiranya kita sengaja melanggar, berdosa lah, kan? Kalau ada jemaah saya kata apa? Tak apa Ustaz, berdosa pun tak apa, yang penting jangan kena bayar dam. Itu pula ada. Dia risaukan dam yang bayar duit tu. Dosa tak apa, yang penting jangan bayar dam. Orang biar bayar dam tak apa, jangan berdosa. Kan? Allah, masalah Muhammad, begitulah kita, kan? Dari sudut ilmu, begitu jahil sekali. Oleh dan demikian, kita hendaklah mantapkan ilmu, kan? Bab hukum hakam apa semua ni. Khususnya benda-benda yang melibatkan akidah. Janganlah kita pergi ke tanah suci dengan niat suci lagi murni, kita nak bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, kita nak mohon keampunan Allah. Tiba-tiba lain pula yang berlaku. Kita mencari benda-benda yang kononnya memberi tuah, memberi semangat, memberi benda yang baik. Kalau bisnes, kita carilah benda-benda yang mungkin boleh melariskan bisnes. Kan? Peluklah mana-mana tiang ke apa semua. Inilah benda-benda khurafat. Dia melibatkan akidah. Bukan semata-mata ibadah umrah itu jadi terjejas. Tetapi akidah kita secara keseluruhannya out terus, kan? Silap-silap kita ni boleh terkeluar daripada Islam. Na'udzubillah min zalik. Jadi oleh demikian, cuma kita sama-sama menghayati, kan, cerita pada hari ini berkaitan dengan khurafat. Khurafat ni kalau kita ambil dalam bahasa Arab, kan, dalam kitab bahasa Arab, daripada khurafat, kan. Kalau kita hari ini bahasa Arab tu telah dimelayukan jadi khurafat, kan, khurafat. Khurafat tu maksudnya benda-benda yang tidak betul lah, kan, yang diterima pakai juga dalam amalan kita, dalam orang Melayu kita ni, kepercayaan karut marut. Kan, karut marut tu pun daripada harut marut. Kan, banyaklah bahasa Arab yang dimelayukan. Tapi cerita dia karut marut yang memang banyak berlegar dalam masyarakat Melayu, yang umumnya kita katakan sebagai satu bentuk keyakinan, tentang berlakunya baik ataupun buruk terhadap sesuatu perbuatan ataupun kejadian-kejadian yang mistik dan sebagainya. Ini disebut jugalah dalam sebuah kitab, Ad-Darun Nadid, halaman 179, yang menyebut bahawa adapun apa yang diiktikadkan oleh manusia dari dahulu hingga sekarang tentang adanya bagi seekor burung, atau ada hari-hari atau bulan-bulan yang boleh memberi kesan kebahagiaan, boleh mendatangkan kecelakaan, ya,
kepada manusia, semuanya itu adalah khurafat, semuanya itu adalah batil, kan? Dan ianya jelas bertentangan dengan agama Islam dan tauhid ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau buat benda begini, kita yakin pula pada inilah dia, kan? Inilah dia yang memberi aku kebaikan. Inilah dia yang menyebabkan aku jadi memberi kecelakaan, yang memberi nasib yang tidak baik. Inilah sebabnya. Jadi kebergantungan kita pada benda tu boleh menunjukkan kita ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jom kita sama-sama tengok beberapa perkara khurafat, kan, yang kita katakan sebagai khurafat sebelum kita pergi ke Mekah, kan. Ni seronok kalau kita nak bahaskan satu persatu. Cuma saya nak memetik dulu dalil lah, dalil daripada Nabi SAW berkaitan dengan khurafat ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan ada buruk sangka kerana khurafat, dan al-fa'lu adalah jauh lebih baik. Ditanya pada Rasulullah, apakah dia al-fa'lu? Sebutan-sebutan yang baik sangka yang boleh didengari oleh seseorang. Kita sangka baik itu lain, kan? Sangka baik pada seseorang itu bukannya khurafat. Tapi khurafat ni benda yang kita buruk sangka, kan? Buruk sangka, jangan keluar hari ni nampak macam benda buruk yang akan berlaku ni. Kalau kau keluar hari ni nanti aksiden. Contoh, kan, benda-benda gitulah, ya. Baik. Kalau kita lihat khurafat daripada tanah air lagi, ni belum Mekah lagi ni baru tanah air ni. Yang pertama sekali, tidak boleh memijak bendul rumah. Kalau dipijak, alamat tidak akan balik semula. Kan? Tidak boleh pijak bendul rumah. Merasa nak langkah keluar rumah tu, kena keluar langkah terus. Jangan pijak bendul kayu. Dulu mungkin ada bendul lah kot. Sekarang rumah batu tak ada bendul. Rumah kayu dulu ada bendul. Jadi jangan pijak bendul tu. Kata orang tua mungkin, kan. Itu satu benda bentuk khurafat, kan. Yang keduanya, sesudah bertolak dari rumah, tidak boleh mandang ke belakang melihat rumah. Kalau dipandang, pekerjaan hajinya tidak sempurna kerana hatinya teringat-ingat ke rumah. Ni pun, yalah, kan. Tak nafikan lah kalau kita pergi haji lama ataupun pergi umrah 12 hari pun rasa rindu ke tanah air apa semua. Tapi tidaklah sabit kepada jika kita pandang rumah belakang sebelum kita on the way nak pergi ke mana-mana, kita pandang balik rumah belakang, jadi haji kita tak sempurna kerana teringat-ingat rumah. Mana ada, kan? Ingat rumah tak membatalkan sebuah amalan baik haji maupun umrah, tak ada, ya. Jadi tak ada masalah. Oleh demikian, ini pun khurafat yang kedua. Yang ketiganya, membawa uri, rambut dan kuku bayi untuk ditanam di tanah haram supaya anak tersebut menjadi orang ternama dan disukai ramai. Wah, ini berat ni, ya, kan? Tengok, tahu dah, ini jiran kita nak pergi Mekah ni. Kita pula baby baru dapat, kan? Ni kalau dengar orang tua dulu kata, mungkin ada yang terbawa isu khurafat ni. Dulu kata tanam kat Mekah ni jadi anak jadi bijak apa semua, kan. Potong rambut, cukur rambut, uri dia apa semua, bekalkan pada member tadi ni bawa ke Mekah. Nanti anak jadi anak soleh. Kan? Anak ternama, apa kena mengena pula, kan? Tanam di sana dengan hubungan anak soleh. Wallahualam lah, tapi ni antara bentuknya. Baik, yang keempatnya, setelah balik nanti mesti berkurung di rumah selama 40 hari yang disebut sebagai iddah haji. Ini iddah haji pun ada, kan. Barulah haji itu berkat dan melekat di hati kalau melanggar silsilah ibadah haji, kan? Ataupun umrah, setelah balik daripada umrah mesti berkurung selama 40 hari, kan? Yang disebut sebagai iddah umrah. Haji pun ada, umrah pun ada iddah, kan? Cukuplah kita berkurung 7 hari kuarantin. Ataupun yalah, dulu 14 hari, ni 7 hari. 7 hari pun pening kepala dah, kan. Ini pula 40 hari. Macam-macam lah, kan. Kalau tak berkurung, keluar rumah, langgar kuarantin. Khurafat ni katanya boleh sia-sia pula haji kan, umrah kita pula lah, kan. Jadi tak ada benda tu, tak ada dalam dalil, tidak ada apa-apa. Ini semua benda-benda yang khurafat semata-mata. Baik, kalau di tanah suci pula, kita perihal kat rumah tu, pergi balik. Di tanah suci yang pertama sekali mesti mencari tiang jin. Ini masyhur betul. Cari tiang jin kat Masjidil Haram, peluk tiang jin. Kalau ni Datuk, Allah Yarham Datuk Ismail Kamus kata, kalau rapat, ini panjang umur.
Kalau tak sampai jari kita, itu panjang umur. Kalau pegang, itu pendek umur. Kan? Tiang jin. Kan? Jadi peluk kuat-kuat boleh panjangkan umur. Tapi kalau kena tangan kita, hujung-hujung pendek umur. Itu kata Ismail Kamus. Wallahualam. Yang tiang jin pun dekat mana pun, wallahualam kan. Gitu. Tu ada juga tanya. Saya pernah tuan-tuan masa saya bawa umrah dulu, mula-mula dulu. Ustaz, tiang jin kat mana? Kan? Saya kata tiang jin. Nak buat apa cari tiang jin? Ni dia, untuk panjang umur. Apa kena-mena tiang tu dengan awak panjang umur kan? Tak ada kena-mena. Minta pada Tuhan lah nak panjang umur. Kan dia minta pada tiang jin pula. Yang keduanya, boleh mendapat toyol dengan bersembahyang sunat sebanyak-banyaknya secara menghadap tiang tersebut untuk dibawa balik toyol itu sebagai khadam. Ini pun berat jugalah kan. Nak toyol kat Malaysia berlambak toyol kan. Kan ini toyol Mekah Ustaz. Oh, toyol Mekah lain macam pula. Alah, sembahyang sunat banyak-banyak supaya menampung ibadah-ibadah wajib kita, itu betul lah kan. Lepas salat fardu, qabliyah, ba'diyah yang mengiringi rawatib tu untuk menampung kekurangan solat fardu kita, itu betul. Tapi bab toyol ini tak betul lah kan. Tak betul. Sembahyang pula menghadap tiang kan. Orang menghadap Kaabah, dia suruh menghadap tiang pula kan. Jadi nampak benar tak betulnya. Yang ketiganya, jin yang dibawa balik dari Mekah adalah jin yang baik kerana mereka adalah Islam. Kan. Ada tak jin kat Mekah? Tu ada soalan saya kan. Ada tak jin kat Mekah? Berlambak tuan-tuan kan. Kalau Allah Jalla Salatu sebagai kamus pernah cerita, banyak kan jin kat Mekah. Jin Malaysia banyak lah. Jin kat Mekah pun ramai juga kan. Habis tu ada masjid jin. Masjid jin tu bukannya jin bina. Itu Arab Saudi yang bina. Memperingati peristiwa Nabi pernah berdakwah kepada bangsa jin. Di situ kan dia bawa Abdullah bin Mas'ud untuk ceramah. Nabi, nak cerita sikit lah pasal bahasa jin. Sebab tersebut bahasa jin ni, Nabi satu hari ajak sahabat-sahabat dia, ni siapa yang nak ikut aku ni? Aku nak pergi dakwah dengan bahasa jin. Seorang tak nak ikut, tak berani kan. Saya ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, tawarkan diri, jom ikut aku. Maka dia follow Nabi sampai satu tempat yang dikatakan tempat masjid jin sekarang lah. On the way jalan daripada Masjidil Haram nak pergi ke Mina kan. Tu ada satu masjid jin sebelum kubur Ma'lah belah kiri. Maka Nabi pun kata, kau duduk sini. Nabi pun buat circle gitu, buat bulatan. Dia pun duduk dalam bulatan tersebut. Nabi protect dia dengan ayat Quran. Nabi kata, kejap lagi kalau Nabi kata, kau duduk sini, jangan ke mana-mana. Kejap lagi aku ceramah ke depan sikit. Kejap lagi kalau nampak jin turun, dia tegur macam-macam, jangan jawab. Kan? Dia cakap macam-macam, kau jangan jawab. Senyap je. Jangan tanya macam-macam, jangan jawab. Sebab jin ni suka membebel. Kan? Sebab tu dapat orang rumah membebel, adik-beradik jin. Kan? Banyak benda membebel je, macam adik-beradik jin lah kata. Sebab kamu satu, saya kata. Kan? Jadi cerita dia, jin suka tanya macam-macam. Jangan jawab kata Nabi. Habis ceramah apa semua, Nabi pun balik-balik. Ya Abdullah bin Mas'ud, apa khabar kamu? Saya baik Rasulullah, tak ada apa-apa. Tak dia apa-apa kat oleh jin lah sebab diprotect oleh Nabi. Masa kau ceramah tadi, aku nampak jin turun, berkepak-kepak jin turun daripada langit. Turun nak dengar ceramah. Dia nampak jin turun. Abdullah bin Mas'ud. Berkepak-kepak jin turun untuk dengar ceramah dan juga syarahan Nabi SAW. Ramai masuk Islam. Maka jin juga ada yang mendengar syarahan dan juga masuk agama Islam. Sebab tu kalau kita ni tak apa dengar, tak apa suka dengar ceramah agama, syarahan agama, lebih teruk daripada jin lah. Jin pun suka dengar. Kan? Baik, tu ceritalah. Jadi tak ada istilah jin bawa balik ke apa semua ni. Ya, jin Islam memang ada, tapi ceritanya jin jadi khadam kita daripada Mekah, bawa balik apa semua ni tak adalah kan, jangan dibuat ya. Yang keempat, menampal duit siling yang siap bergam di bawah pintu Baitullah dan dibawa balik untuk dibuat ibu duit bagi tujuan melariskan perniagaan, mendapat jodoh dan memurahkan rezeki. Ini banyak jugalah orang yang buatlah ibu duit ni ya. Kononnya untuk melariskan bisnes ni apa semua. Macam mana nak laris? Masak tak sedap. Tak laris lah. Kan? Cuba masak sedap, harga murah kan. InsyaAllah lah banyak lah orang datang. Ya, mudah-mudahan lah. Itu cerita lah. Ya. Mana kata jangan nak dibuat ibu duit lah apa semua ni ngarut. Ya. Minta hanya pada Allah Ta'ala rezeki ni. Ya, kita buat yang terbaik, doa pada Tuhan. Yang kelima, memungut anak-anak batu di Arafah untuk dibawa balik bagi tujuan. Jika dicampaki dalam perigi ikan, maka ikan akan menjadi banyak. Jika ditabur di kebun tanaman, maka buah-buahan akan menjadi banyak.
Jika diletak di dalam kedai maka akan laris jualannya. Ini pun satu jugalah. Tanah haram. Kita haram membawa segala batu, dahan, pokok, daun apa semua buat keluar daripada tanah haram, tak boleh. Melainkan benda yang macam barang-barang jubah, yelah kopiah ke beli kat sana apa semua, teko apa semua boleh balik lah. Tapi benda yang ada di satu tempat sudah menjadi sebati dengan bumi itu, macam pasir, batu, pokok kayu, daun apa semua yang sebati, maka tidak boleh lagi dibawa keluar apa semua, haram hukumnya ya. Bahkan kalau terbawa balik, mesti pulangkan balik semula ke tanah haram. Banyak cerita lah kan, ada orang sakit tak berapa baik apa semua, lepas rupanya dia sengaja membawa tanah haram ke. Ni cerita ni memang ada dan disohehkan jugalah oleh ramai orang. Jadi kita wallahualam, saya sendiri pun hanya dengar cerita saja. Namun kalau benda tu berlaku, tak heran. Sebab benda tu benda yang dilarang oleh agama. Tanah haram tak boleh kita bawa keluar, tapi dia bawa balik dengan sengaja. Mungkin ada kifarah yang Allah bagi pada dia. Ya. Baik, kemudian yang keenam, mencuri tali-tali kemah di padang Arafah dan Mina untuk dijadikan tangkal bagi tujuan pelarisan untuk jualan dan memperbanyakkan tangkapan ikan. Ini pun ada juga kan, ambil tali-tali kemah dengan niat untuk melariskan. Ini pun satu benda dah. Tak boleh. Yang ketujuh, membawa balik tanah Arafah untuk upacara memijat tanah buat kali pertama bagi bayi untuk menghindarkannya daripada sebarang penyakit dan juga menjadikan dia gagah lagi berani. Kan? Tak boleh tadi ya. Bab tanah, batu apa semua tadi tak boleh bawa keluar. Tanah haram. Yang ke-8, tidak boleh melihat cermin semasa di dalam ihram. Apa hal pula? Jika dilihat, muka akan jadi hodoh dan orang tidak suka melihatnya. Ada muka tak apa nak berseri je, orang takut kan. Jadi tak ada apa-apa, tak ada pula dalam ihram tak boleh tengok cermin pula kan, tak ada masalah. Tengok cermin ke apa semua, mandi ke apa semua boleh dalam ihram, tak ada masalah. Ini satu percayaan yang tidak betul. Yang kesembilannya, menyapu-nyapu tiang masjid dan diusap ke muka untuk menambah seri wajah. Ini banyak orang buat. Tapi bukan orang Malaysia lah. Saya tengok macam Pakistan, Bangladesh tu ramai buat. Sapu kan. Tiang masjid. Sapu dekat Kaabah pun ada. Memang saya nampak depan mata saya sendiri. Masa saya bawa jemaah umrah, dia serban ke apa semua tu, dia gesek-gesek dekat tiang masjid ada. Dekat Kaabah pun ada. Ni dululah. Sekarang ni Kaabah tak nak pegang. Tapi dulu memang berlaku. Memang bukan dulu pun. Dulu tu tak ada dulu sangat. Ni 2018, 2017 itulah. Ya. Jadi memang adalah. Tapi orang Malaysia, alhamdulillah, hidup lagi lah. Paling tidak pun diletakkan kepala aja dekat dinding Masjidil Haram itu, doa sambil nangis-nangis kan. Itulah. Itu okey lagi kan. Tapi ni sengaja menyapu-nyapu untuk menambahkan seri wajah apa semua dengan ada niat macam itu, maka boleh menjadi khurafat. Yang ke-10, mengetuk-ngetuk pintu dan gelang kunci di kawasan sa'i sebagai simbolik kepada mengetuk pintu rezeki. Jika tidak membuatnya, rezeki akan tertutup selama-lamanya. Ini pun satu hal juga kan. Apa kena-mengena pula ketuk pintu dengan gelang kunci di kawasan sa'i dengan rezeki kan. Tak ada kena-mengena. Ya. Jadi itu jangan dibuat. Yang ke-11, bersetubuh dengan isteri di dalam Masjidil Haram boleh mendapatkan anak yang mudah masuk syurga. Ini parah betul lah ni kan. Siapa lah yang nak buat tu kan. Jadi jangan buat kan, jangan buat benda yang tak baik inilah ya. Dalam masjid tu dia kata apa, dalam Masjidil Haram untuk mendapatkan anak, dah lah benda tu haram, tiba-tiba kau dah dapat anak masuk syurga pula kan, anak yang soleh. Perkehnya ya. Yang ke-12, orang yang mandul boleh segera mendapat anak jika bersetubuh dengan suaminya dalam masjid 2 kali dari arah pancur emas sekali, kerana kepercayaan pancur emas yang turun tu, mihzab tu yang dekat Ismail atas tu kan, melambangkan kemaluan Nabi Adam, dan sekali lagi dari arah yang menghala ke arah Hajat Aswad, kerana Hajat Aswad melambangkan kemaluan Siti Hawa. Allah, parah tu lah, ini berat tu lah ni kan. Ya, ni cerita orang mandul lah apa semua ni, melakukan persetubuhan suami, lepas tu membayangkan pula pancur emas tu sebagai kemaluan lelaki, Hajat Aswad sebagai kemaluan perempuan. Ini benda yang terlalu teruk lah kan. Kalau ada benda begini, jangan kita lakukan apa semua kan. Banyak benda lah jadi haram kat sini kan. Bersetubuh haram dalam masjid, lepas tu dengan ada membayangkan begitu apa semua. Masya Allah, tabarakah, Masya Allah kan. Kita jauh lah dari benda-benda khurafat begini ya. Yang ke-13, kain ihram perlu dibawa balik dan diwasiatkan bila mati nanti hendaklah dikafan dengan kain itu bagi menghindar dari siksa kubur. Ini pun banyak berlaku kan. Bila mati tu kain ihram digunakan untuk
bungkus jenazah dia, kain kapan ada, tapi dibalut dengan kain ihram. Mana kain ihram arwah itu dan dia pergi umrah baru ni, kan balut dia apa semua. Tidak ada kaitan kain ihram itu dengan lepas di seksa kubur, kan. Kalau jenis tak semayang kena balun juga, kan. Jenis tak semayang, jenis tak puasa, pergi umrah 10 kali pun tak boleh apa makna pun, kan. Oleh demikian tidak ada kaitan kain ihram tadi tu dengan seksa kubur apa semua. Yang ke-14, beli khusus kain putih yang hendak dijadikan kain kafan dan basuh dahulu dengan air zam-zam di Mekah. Disimpan dan diwasiatkan untuk dijadikan kain kafan. Dengannya, Munkar dan Nakir tidak berani memukul badan yang dibalut dengan kain tersebut. Ini pun ada juga, selalu kita dengar. Kan? Beli kain kapan dekat Mekah, rendam dalam baldi yang ada air zam-zam, bertong-tong air zam-zam bawa balik. Rupanya dengan tujuan macam tu lah, letak kat tu. Untuk balik esok dikeringkan, apa semua bawa balik. Gini besok kalau abah mati, ni dia. Kainnya untuk balut jenazah abahnya. Dengan itu Munkar Nakir tak boleh nak soal, boleh soal pun tapi tak boleh, kalau kita gagal jawab dia tak boleh nak bungkui kita. Jadi ini pun satu benda yang bid'ah dan juga khurafat. Kalau tak boleh jawab, dia bantai jugalah dengan satu rod besi, kan. Dalam kitab At-Tazkirah fil Ahwal Mauta wa Umur Al-Akhirah, rahsia kematian alam akhirat dan kiamat, jelas dinyatakan oleh Imam Al-Qutubi, bagi mereka yang tidak dapat menjawab soalan kubur, maka dia akan dipukul oleh malaikat Munkar Nakir dengan satu batang besi, yang mana batang besi itu kalau diletak di sebuah gunung, hancur gunung tu punya berat. Itu batang besi, Munkar Nakir aja boleh angkat. Gagal jawab dia pukul, gagal jawab dia pukul, kan. Begitulah antara soalan kubur. Maka kain kapan yang diletak, yang disira dengan air zam-zam ini tidak akan mampu, kan, untuk menepih pukulan Munkar Nakir. Kalau kau gagal jawab, gagal out lah, kan, memang kenalah bantai. Ya. Baik, kemudian yang ke-15, kalau berlaku hujan, maka hendaklah mandi di bawah curahan air daripada pancur emas agar sembuh daripada segala penyakit dan tidak akan terkena penyakit hawar, penyakit yang berjangkit lah. Ini banyak juga berlaku lah, penyakit berlaku. Bila kita tengok, bila dulu ni sebelum COVID ni, kan, bila hujan je ramai orang yang memang bertawar, memang menantikan hujan. Bahkan ada yang duduk di bawah pancur emas dan ada yang minum. Nganga dah minum. Kau tahu tak atas tu tempat burung ada apa semua, burung berpati berak ke apa semua di atas tu. Kita tu pun tak tahu, kan. Dengan habuknya apa semua buat masuk dalam mulut. Lepas tu sakit perut, kan, cerit-berit. Mana tak kena penyakit. Oleh yang demikian, jangan dibuat benda-benda begitu, kan. Ya. Kemudian yang ke-16, tiang tiang masjid boleh dibeli untuk diwakafkan. Sekiranya ada orang yang menawarkannya, maka jangan disoal banyak, beli saja akan menjamin masuk syurga. Ini dah dapat duit mudah, kan. Mana ada kejadian ini Arab Saudi dijual tiang masjid? Tak ada. Ini semua mengarut aja, kan. Kemudian mandi bertelanjang di telaga Ja'ranah boleh memikat suami dan cepat mendapat jodoh bagi yang belum bersuami. Dan berbagai-bagai khurafat lagi yang masih diamalkan oleh masyarakat Islam Asia Tenggara. Kan? Inilah yang menyebabkan telaga Ja'ranah dulu tu ditutup oleh Saudi, kan. Mana taknya bogey mandi, kan. Yang bogey laki tahan lagi. Ini bogey perempuan pula, yang laki pula skodeng. Aduh, berat, kan. Oleh demikian jangan dibuatlah benda-benda khurafat begitu, ya. Jadi ini antara lah beberapa contoh lah benda-benda khurafat yang kita boleh katakan sebagai benda yang lazimnya berlaku di tanah suci. Bagi saya, kalau sekiranya benda ni masih lagi berakar umbi dalam pemikiran kita, sudah pasti ianya tidak akan ada kesudahan ni. Sampai sudah orang akan percaya benda-benda gini, kan. Bahkan saya sendiri pun, kalau saya boleh menambah lagi item yang ada di bawah sini, orang mencari kelambu Kaabah ada, kan. Saya ada bawa balik kelambu Kaabah, kan. Kata Ustaz, saya bawa balik tu nak tunjuk dia je lah bila saya ceramah apa semua. Inilah dia contoh kelambu Kaabah yang menjadi rebutan jemaah. Bukan kelambu Kaabah pun kain hitam mana dah, kan, cebisan gitu. Saya sini telok-telek. Bukan kelambu Kaabah pun. Saya dah buat pengesahan dah dengan polis Saudi apa semua. Betul kelambu Kaabah ni, kan. Dia kata, mana dapat ni? Dia nak rampas. Saya kata, tak, ini kain aja. Saya kata, kan. Cuma saya nak minta kepastian aja. Ini bukan kelambu Kaabah, kata dia. Bohong, kata dia, kan. Ini semua kain. Itu cebisan kain RM500 jual. Kan, dulu geng-geng, minta maaf saya cakap lah, geng-geng yang Indonesia yang berada di Mekah tu jual RM500, tuan-tuan.
RM500 secebis ni. Itu dia bagi saya free tu supaya saya promote. Kat jemaah-jemaah kita bawa jemaah ramai umrah apa semua promote Ustaz. Nanti saya bagi sagu hatinya. Kan? Tak promote lah kan. Tapi cerita ni saya nak buat bila bagi ceramah nak tunjuk. Inilah dia kamu Kaabah dia. Saya tak bawa ni ada dalam beg bagasi. Jadi itu benda yang ceritanya bahawa nak tunjukkan pada tuan-tuan bahawa benda tu berlaku lah. Kelambu Kaabah, beli kayu koka pun belum tentu wallahualam betul asli ke tak betul asli. Tapi ada banyak juga orang kata beli tasbih kayu koka yang jenis 1000 tu panjang. Supaya kita boleh lama masuk syurga. Kan macam-macam lagi benda-benda khurafat yang saya kira banyak lagi. Jadi kalau tuan-tuan ada benda-benda khurafat yang mungkin tuan-tuan tahu dan saya tak nyatakan kat sini, tolong tulis di ruangan komen di bawah kan supaya kita dapat kongsikan bersama insya-Allah ya. Jadi itu sajalah kurang lebih saya punya perkongsian untuk tuan-tuan berkaitan dengan amalan khurafat yang mungkin berada dalam ataupun yang berlega dalam masyarakat Islam Melayu kita khususnya. Daripada dulu saya kata sampai kini dan selama ini ke depan, kalau sekiranya berpemikiran tu masih ada lagi, sampai sudah dia tak akan dapat membendung lah benda-benda khurafat begini. Jadi kita lah punya tanggungjawab memberi pengetahuan kepada kawan-kawan, saudara mara kita, ini semua benda-benda khurafat dan tidak ada dalilnya dalam agama apa semua, jangan dibuat kerana boleh kita terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Oleh demikian, berharap bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada benda yang sekiranya nak memudaratkan kita, tapi Allah kata tak boleh memberi mudarat. Benda yang mudarat tidak akan terkena pada kita. Dan kita pun tidak boleh minta macam-macam orang untuk beri kita manfaat. Tapi kalau Allah kata tak akan ada manfaat untuk kita, maka siapa pun tak boleh nak memberi manfaat pada kita. Jadi yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya benda bertangkal, khurafat dan sebagainya. Dan siapa-siapa pun, baik dia tu seorang ustaz ke, baca apa pun, kononnya memberikan apa semua, tidak akan mampu menghalang apa sahaja yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Maka bergantung haraplah kita hanya kepada Allah dan tidaklah kepada manusia dan segala bendanya ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Share video saya ini, like, share dan juga subscribe channel. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi lagi banyak ilmu dalam ruang lingkup channel YouTube Ustaz Saifullah Nasir ini ya. InsyaAllah kepada tuan-tuan yang sekali lagi saya ingin memaklumkan bahawa penerbangan umrah saya insyaAllah pada 5 Januari 2022 untuk umrah ekonomi, 9 Februari 2022 12 hari untuk umrah Safwah 50 meter, dan juga umrah 22 hari pada 1 Mac sampai 22 Mac 2022 ini. 22 hari ya insyaAllah umrah. Dan siapa yang nak bertanya berkaitan dengan promosi umrah ni apa semua, boleh maklumkan kepada saya. Diskaun RM300 satu orang, tapi kena maklumkan awal sebelum 31 Disember ini. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.